Bayangkan, seorang abang, umur baru 13 tahun. Bijak, tenang, nampak seperti kanak-kanak biasa. Tapi dalam diam, dia sedang merancang sesuatu yang tidak masuk akal. Ini bukan cerita rekaan. Ini kisah sebenar yang berlaku pada tahun 2007 di Abilene, Texas. Nama budak itu Paris Bennett dan mangsanya adik kandung sendiri, Ella, baru berusia 4 tahun. Pada malam 4 Februari 2007, ibunya keluar bekerja. Rumah itu hanya ada 3 orang, Paris, Ella, dan seorang pengasuh. Semua nampak normal. Makan malam, tonton TV, adik tidur seperti biasa. Tapi dalam kepala Paris, malam itu bukan malam biasa. Menurut laporan kes, dia sudah lama menyimpan kemarahan terhadap ibunya. Dia percaya ibunya mengabaikan mereka kerana masalah dada. Dan dalam fikiran seorang remaja ini, dia jumpa satu cara paling kejam untuk menghukum. Bukan dengan melawan, bukan dengan melarikan diri, tetapi dengan memusnahkan emosi ibunya selama-lamanya. Caranya, mengambil nyawa seseorang yang paling disayangi oleh ibunya, adiknya sendiri. Sekitar jam 10 malam, Paris mula bertindak. Dia memanipulasi pengasuh, meyakinkan bahwa dia boleh menjaga diri sendiri. Dan pengasuh itu akhirnya pulang. Sekarang, rumah itu sunyi. Tiada saksi, tiada gangguan. Hanya dia dan mangsanya. Apa yang berlaku selepas itu bukan tindakan spontan. Yunam adalah sesuatu yang telah dirancang. Paris masuk ke bilik Ella ketika adiknya sedang tidur. Dalam keadaan tidak berdaya, Ella diserang dan ditikam sebanyak 17 kali. Seorang kanak-kanak kecil yang langsung tidak tahu apa yang sedang berlaku. Namun perkara paling mengejutkan bukan hanya perbuatannya, tetapi apa yang dia lakukan selepas itu. Paris tidak menjerit, tidak panik, tidak lari. Sebaliknya, dia membuat panggilan telefon, bukan kepada polis terlebih dahulu, tetapi kepada rakannya selama beberapa minit, seolah-olah tiada apa yang berlaku. Kemudian barulah dia hubungi 911. Dalam panggilan itu, dia cuba berlakon. Dia kata, dia fikir adiknya adalah syaitan. Operator menyuruh dia buat CPR dan dia hanya berpura-pura, mengira kuat-kuat, sedangkan dia hanya berjalan di dalam bilik. Tenang, terlalu tenang. Seolah-olah semuanya sudah dirancang dari awal. Dan bila polis tiba, kisah sebenar mula terbongkar. Selepas ditangkap, Paris Bennett tidak menunjukkan emosi seperti manusia biasa. Tiada tangisan, tiada penyesalan, tiada rasa bersalah. Sebaliknya, dia mengaku dia membunuh adiknya bukan kerana marah pada adik itu, tetapi untuk menyakiti ibunya. Dia percaya kehilangan anak adalah penderitaan paling besar bagi seorang ibu. Dan lebih mengejutkan, dia sengaja tidak membunuh ibunya kerana menurutnya lebih baik ibunya hidup supaya boleh menanggung kesakitan itu sepanjang hayat. Kes ini menjadi semakin gelap apabila siasatan mendapati ini bukan idea tiba-tiba. Paris sendiri mengaku dia sudah ada keinginan untuk membunuh sejak kecil. Dan sebelum kejadian, dia menunjukkan tanda-tanda berbahaya, obsesi terhadap keganasan, fikiran membunuh, tingkah laku yang semakin tidak terkawal. Selepas kes ini dibawa ke mahkamah, dia mengaku bersalah. Namun kerana usianya baru 13 tahun, dia tidak boleh dibicarakan sebagai orang dewasa. Akhirnya, dia dijatuhkan hukuman maksimum untuk remaja, 40 tahun penjara dengan kemungkinan parol selepas 20 tahun. Ini bermaksud, tahun 2027 dia berpotensi dibebaskan. Dan disinilah persoalan besar muncul. Adakah seseorang yang melakukan jenayah sekejam ini boleh berubah? Atau dia hanya menunggu masa untuk kembali? Laporan pakar menunjukkan dia mempunyai ciri-ciri gangguan tingkah laku serius, termasuk sifat psikopati. Dan ramai pakar percaya pemulihan sepenuhnya sangat sukar. Ibunya sendiri hidup dalam ketakutan. Dia tahu satu hari nanti anaknya mungkin akan keluar dan dia mungkin perlu bersembunyi demi keselamatan. Hari ini, dunia masih menunggu. Tahun 2027 semakin dekat. Adakah dia akan dibebaskan? Atau sistem akan menahan seseorang yang sejak kecil sudah merancang pembunuhan? Ini bukan sekadar kisah jenayah. Ini kisah tentang fikiran manusia yang kadang-kadang lebih gelap daripada apa yang kita mampu bayangkan.